أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Ya, malam ni kita berada di muka surat 275, hadis yang ke-571, bracket nombor 8. 571 bracket nombor 8. Amalan-amalan yang memasukkan seorang itu ke dalam syurga. Apakah amalan yang memasukkan seorang itu ke dalam syurga? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulul jannata rabbikum. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Solah 5 waktu yang difardukan ke atas kamu, berpuasa pada bulan yang telah difardukan untuk berpuasa padanya, tunaikanlah zakat bagi harta kamu dan taatilah ketua kamu, dan maka kamu akan memasuki syurga Tuhan kamu." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Penerangan, kesemua keempat-empat amalan ini apabila ditunaikan, maka tiada sebarang halangan untuk dia memasuki syurga. Jika berlaku rintangan, kalau bila menunaikannya tanpa rintangan, tapi jika ada rintangan, jika ada halangan dan rintangan, jika berlakunya rintangan, maka sebenarnya ia datang daripada dirinya sendiri disebabkan dia meninggalkan amalan-amalan tadi. Mungkin dengan sebab rintangan itu datang bukan disebabkan daripada pihak sesiapa, tetapi rintangan itu datang daripada pihak kita sendiri, yang mana kitalah yang melewatkan untuk memasukkan diri kita ke syurga Allah SWT. Hadis yang ke-572 bracket nombor 9, solah diperintahkan seawal 7 tahun. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinina wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fi madaji'i. Rawahu Abu Daud wa kaza rawahu fi syarh sunnah anhu. Hazrat Amr bin Shu'aib rahmatullah alaih meriwayatkan daripada bapanya, iaitu daripada Shu'aib, dan daripada datuknya, iaitu datuk kepada Shu'aib. Amr meriwayatkan daripada bapanya dan daripada datuknya, iaitu datuk Shu'aib, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perintahlah anak-anak kamu bersolat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka ketika usia 10 tahun tadilah." Maka hadis riwayat Imam Abu Daud, begitu juga diriwayatkan daripada kitab Syarhus Sunnah daripadanya. Begini, tidak ada perintah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan yang mana perintah itu tak mampu untuk umat ini lakukan. Jadi apabila atas nama perintah, maka tak ada perintah yang mana tak boleh manusia, iaitu kita lakukan. Tak boleh kita lakukan. Jadi semua perintah kesemuanya boleh. Maka sebab itu hendaklah kita berusaha ke arah perintah tadi. Jadi atas dasar usaha ke arah perintah ini, wajibnya perintah tadi sembahyang bila kanak-kanak tadi berusia 15 tahun. Tetapi persiapan istiadat dan kemampuan untuk penunaian perintah mesti dilakukan seusia yang lebih muda. Kenapa? Kerana apabila perintah itu dilakukan di usia yang muda, bila pada waktu untuk melakukannya, maka perkara tadi akan menjadi lebih mudah. Apa-apa kita nak buat benda baru, mesti kita akan cuba dulu. Kita test dulu. Kita buat latihan dulu. Kita buat rehearsal dulu. Mana kita buat berkali-kali. Sedangkan nak buat perkara sebenar. Jadi latihan perlu dibuat supaya apabila tibanya waktu untuk menunaikan atau melaksanakan perkara tersebut, maka dia akan menjadi lebih mudah.
Begitulah juga pesanan Nabi SAW. Memanglah usia 15 barulah menanggung dosa. Tetapi perkara ini harus dilakukan pada usia 7 tahun, seawal 7 tahun. Dan 10 tahun tak balik lagi. Tapi sudah perlu merotani. Kerana kalau tidak disuruh daripada kecil, bila dia dah pakat besar, anak-anak bila dah besar, tak boleh nak tegur lah. Begitu. Perintahkanlah, yakni ajarkanlah mereka bersolat. Kalaulah perintah itu setelah mereka balik. Kalaulah perintah ni kita buat mereka setelah mereka balik, maka akan menjadi susah. Oleh itu, untuk memudahkan solat, itu dikerjakan di perintahnya sedemikian, iaitu seawal usia 7 tahun. Seawal usia 7 tahun. Rotanilah anak-anak juga perlu. Dan rotan, tapi merotani anak-anak perlu kepada usul lah. Jadi tidak boleh rotan pada bahagian muka, tidak boleh rotan sehingga menyebabkan patah dan kecederaan yang parah. Jika tidak sampai ke tahap itu, maka diharus merotani anak untuk memberi peringatan dan satu ajar peradaban, untuk mengajar peradaban. Orang-orang barat mengatakan bahawa memukul anak itu salah. Pendapat ini sebenarnya adalah salah disebabkan bersalahan dengan sunnah. Cuma tak bolehlah pukul tu sampai teruk sangat. Pukul sebagai satu pengajaran. Jadi semuanya sekali-sekali itu tidak ada pukul atas pengajaran. Okey. Perbezaan di antara orang Muslim dan musyrik. Muslim dan musyrik. Hadis yang 573. Hadis 573. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kita dan mereka adalah solat. Barang siapa yang meninggalkan solat, sesungguhnya dia telah kufur, yakni kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Imam Ibn Majah rahimahumullah. Di zaman Nabi, orang munafik pun bersolat, sedangkan mereka tadi kufur dalam hati. Dan orang munafik kan kita dah belajar dah, munafik i'tiqadi, bahawa di dalam hati mereka adalah kafir. Dan semua munafik yang ada di zaman Nabi ialah munafik i'tiqadi. Tidak ada lagi munafik amali. Perkara ini telah kita jelaskan dengan panjang lebar di dalam babul alamatin nifaq wa alamatin nifaq. Bab nifaq dan bab dosa-dosa besar. Okey. Di zaman Nabi, orang munafik pun bersolat. Bukan setakat itu, sembahyang jemaah pun pergi. Mereka tak boleh sembahyang subuh dengan sembahyang isyak sahaja. Sebab waktu tu waktu gelap, yang mana tak ada orang nampak. Jadi mereka kata Nabi tak nampak. Jadi dia tak tahu. Sedangkan Allah SWT maha melihat. Jadi dia tak pergi waktu maghrib, waktu isyak dan subuh. Mereka tidak sanggup meninggalkan solat kerana suasana pada ketika itu menyebabkan mereka rasa bersalah jika tidak datang untuk bersolat berjemaah. Kerana jika tidak datang berjemaah di masjid, akan diketahui kemunafikan mereka. Kalau tak pergi masjid, semua orang munafik. Sekarang ramahlah orang tak pergi masjid. Payah juga tu. Melainkan solat subuh dan isyak sahaja mereka tidak datang solat berjemaah kerana ketika itu masjid belum ada lampu. Di zaman Nabi SAW, masjid ada lampu, iaitu pada ketika tahun 9 Hijrah yang dibawa oleh Sayyidina Tamim Dari radhiyallahu anhu daripada Iran, yang membawa lampu kepada masjid Nabi. Dulu masjid Nabi tak ada lampu, main dalam gelap. Bila dibawa lampu daripada Iran, maka Nabi SAW telah doa kepada beliau, Naddarallahu marqadahu, nawwarallahu marqadahu kama nawwarta masjidi. Semoga Allah SWT mencahayakan kuburmu sebagaimana kamu telah mencahayakan kuburku ini. Kuburku pula, masjidku ini. Hadis ini khusus di zaman Nabi sahaja, kerana ketika
ketika itu orang kafir sahaja yang tidak menunaikan solat. Lepas tu fatwa meninggalkan solat itu kufur di zaman peringkat awal. Tapi selepas sekarang fatwa telah berubah kerana keadaan dan sikap orang Islam itu sendiri yang tidak menunaikan sembahyang. Jadi kalau orang tak sembahyang, kita nak keluarkan daripada Islam. Tidaklah, kita nak masuk semua orang ke dalam Islam agar semua mereka menuju ke syurga Allah SWT. Fasal ketiga, iaitu fasal ketiga dalam kitab salat, iaitu hadis-hadis selain daripada Bukhari dan hadis-hadis Bukhari dan Muslim, dan selain daripada fasal kedua dicampur balik fasal ketiga hadis tambahan yang dibuat oleh pengarang kedua, iaitu Imam Tibris rahmatullah alaih. Menghapuskan solat itu menghapuskan dosa. 575. Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah inni alajtu imra'atan fi aqsal madinah wa inni asabtu minha ma duna an amassaha wa ana hadha faqdi fiyya ma syi'ta. Qala Umaru laqad satarakallahu law satarta ala nafsik. Qala wa lam يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس كافة. Rawahu Muslim. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya lelaki telah datang kepada Rasulullah dan berkata sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengusik seorang wanita di hujung Madinah. Aku dah kacau dah, kata orang wanita di hujung Madinah. Sesungguhnya aku telah berseronok dengannya, tetapi aku tidak menjimaknya sampai taklah melakukan zina, tapi semua perkara-perkara tadi telah dibuat. Maka aku telah menyerah. Dari sahabat dia cepat sedar, maka aku telah, itulah dikatakan iman. Maka aku telah menyerah diri. Lakukanlah apa yang Tuhan ingin terhadapku. Sayyidina Umar berkata, Allah Ta'ala telah menyembunyikan aib kamu. Jadi jika kamu menyembunyikannya, Allah dah sembunyikan, kenapa kau hebohkan pula? Allah SWT telah, baginda SAW tidak menjawab sesuatu pun. Lalu lelaki itu pun bangun dan pergi. Maka baginda telah mengutus seorang lelaki mengikutinya, dan baginda memanggil lelaki tersebut lalu membaca ayat ini, wa aqimis salah tarafayin nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyiat zalika zikra lizakirin. Maka seorang lelaki daripada kalangan sahabat bertanya, ya Nabi Allah, adakah ia khusus untuk lelaki tersebut? Baginda bersabda, bahkan ia untuk semua manusia, bukan khusus untuk tu aja diampun, semua orang pun kena ampun juga. Semua orang terampun juga. Kan, sahabat telah meminta hukuman dijatuhkan ke atasnya. Sahabat ni dia minta supaya hukuman tu jatuh ke atasnya. Ini menunjukkan kesempurnaan iman mereka. Sahabat memberitahu kesalahan mereka bukan untuk berbangga, bahkan supaya dijatuhkan hukuman. Kadang-kadang ini kita kena jaga. Kadang-kadang ada mereka-mereka yang Masya Allah yang baru berhijrah, dan janganlah menceritakan amalan-amalan mereka yang lampau atas dasar untuk membanggakannya. Tidak. Satu persoalan, kenapa sahabat itu meninggalkan Nabi sedangkan Nabi belum memberi jawapannya? Dia tinggal, dia beritahu kat Nabi, dia pun tinggal. Sebenarnya bila satu orang tu sanggup bagi tahu, maka dia dah sanggup untuk menerima hukumannya. Dah dia bagi tahu kat Nabi, dan Nabi akan bagi tahu. Kalau Nabi kata okey ada apa-apa selepas ni, Nabi panggil lah dia pergi. Tugas dia beritahu. Hukuman Nabi akan beritahu. Jawabnya ialah berfikir bahawa tanggungjawab beliau telah tertunai, iaitu memberitahu kepada Nabi, dan beliau telah bersedia menerima hukuman.
Jadi setelah Allah SWT memberitahu kepada Nabi hukumannya, maka Nabi akan memanggil dia. Dia tahu dah, dia bagi tahu. Nabi bila hukuman dah dapat, dia panggil aku nak pergi mana pun, aku tak lagi pun. Begitu. Dalam kisah ini setelah menceritakan kepada Nabi, sahabat itu pun telah pergi. Ini menunjukkan kisah ini dan kisah yang berbeza yang sebelumnya. Ada satu orang sahabat tadi kan, berbeza sedikit lah. Maknanya dua peristiwa yang berlaku, peristiwa ni dan peristiwa yang di hadapan sebelum ni berbeza hukumnya. Solat yang ikhlas menggugurkan dosa. Solat yang ikhlas menggugurkan dosa. Hadis ke-576. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja zaman asy-syita wal waraqu yatahafatu fa akhadha بغصنين من شجرة قال فجعل ذلك الورقة يتهافت قال فقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله قال إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله تتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi keluar pada musim sejuk, semasa daun-daun sedang gugur, lantas baginda memegang dahan daripada sebatang pokok yang mana daun-daun tersebut mulai gugur dengan lebatnya, dan dahan tersebut baginda bersabda, "Wahai Abu Dzar, saya menjawab, ya Rasulullah." Kemudian baginda bersabda, apabila seorang Islam menunaikan solat untuk mendapat keredaan Allah, maka dosa-dosanya gugur seperti daun-daun gugur, seperti gugurnya daun-daun ini daripada pokok. Jadi dosa itu, solat itu menghapuskan dosa. Solat yang khusyuk menggugurkan dosa. Hadis ke-577. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man shalla sajdatain la yashu fihima ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sayyidina Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolat 2 rakaat dia tidak lupa di dalamnya, maka Allah akan mengampun dosanya yang telah lalu. Maksud hadis ini ialah penerangan. Maksud hadis ini ialah apabila seorang itu dapat tawajuh, memberi perhatian. Tawajuh ni memberi penumpuan. Itu maksud dia tawajuh. Tawajuh. Maknanya beri penumpuan pada perkara yang kita nak lakukan, yang kita sedang lakukan. Tawajuh hanya kepada Allah, memberi tumpuan hanya semata-mata kepada Allah daripada awal hingga ke akhir, maka dia telah mendapat darjah khusyuk yang sempurna. Daripada takbir sampai salam, tak lupa pun Allah Ta'ala. Yakni dia tidak mengingati dunia dalam solatnya. Iman kita ni sangat lemah. Jika dalam solat kita pun dapat kita tawajuh, beri perhatian hanya pada Allah sahaja pada sesuatu tempat, di antara salam, takbir dengan salam, pada mana-mana tempat, maka pun telah dikira termasuk orang yang khusyuk dalam solat, beriktibarkan di atas dasar zaman kita ni sekarang, walaupun hakikatnya solat itu tidak sempurna akan khusyuknya. Begitulah juga dalam pengajian. Dalam pengajian kita boleh memberi sepenuhnya, perhatian sepenuhnya, memberi penumpuan sepenuhnya, tidak ke sana ke sini. Cuma ada dalam majlis, ada dalam majlis tapi fikiran melayang tak tahu ke mana. Jadi perlu kita memberi tubuh batang kita, mana body kita, jasad kita berada dalam majlis, dan perhatian kita dan pemikiran kita juga bersama dengan jasad tadi. Apabila seorang itu berdiri seperti hamba dengan khusyuk dan tawadhu, maka Allah akan mengampuni dosanya. Perlulah membuat latihan untuk menghasilkan solat yang khusyuk ni. Perlu kita buat latihan. Sebetulnya kita dah beritahu kan, macam mana kami perlu ada latihan untuk menjaga sembahyang
Sehingga kami ni, dan mungkin saya dah ceritakan, kami ni di antara pelajar-pelajar tahun akhir, tapi masih lagi mempunyai pasangan-pasangan untuk melihat solat masing-masing. Ada satu waktu, Maulana Abdul Rahman dapat barakatuhum, dia kata setiap orang ada pasangan masing-masing untuk memperbetulkan solat mereka. Jadi dia kata, okey, kau ni kau tengok aku buat rukuk betul tak, sujud betul tak, qiyam betul tak, macam mana rukuk, macam mana sujud, macam mana qiyam, macam mana tahiyat, macam mana tasyahud, macam mana antara dua sujud. Maknanya kurang-kurangnya perbuatan tadi tepat sebagaimana dikehendaki. Bila orang lihat kita buat sesuatu, maka kita akan betul-betul. Apa tu mana kata, waktu dia tak sedar tu pun kau tengok juga sembahyang dia macam mana. Supaya apa? Nak beritahu dia segala perkara-perkara yang tak betul, perkara-perkara yang bersalahan dengan sunnah dapat diperbaiki untuk kita memperbetulkan solat kita. Jadi sebab tu saya beritahu kan, untuk solat ni pun saya bayar. Saya pergi kursus untuk solat ni 2 hari, bayar 200. Nak pergi nak macam mana nak hasilkan sembahyang yang khusyuk tadi. Solat adalah hujah dan pembela di akhirat. Dia adalah hujah atau pembela di akhirat. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis kan 578, annahu zakara as-salata yawman qala man hafaza 'alayha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah wa man lam yuhafiz 'alayha lam taqum lahu nuran wala burhanan wala najatan wa innahu yawmal qiyamah ma'al qarun wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalf, rawahu Ahmad wa Darimi wa Baihaqi fi syu'abil iman. Khair. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang yakni apa? Kelebihan dan kemuliaan solat, tentang kelebihan solat dan keistimewaan dan kemuliaan solat. Baginda bersabda, barang siapa yang memelihara solatnya, nescaya solatnya itu akan menjadi cahaya dan bukti. Bukti apa maksudnya? Bahawa dia seorang yang menjaga perintah-perintah yang lain dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Solat itu akan selamatkan kita pada hari kiamat. Barang siapa yang tidak memelihara solatnya, nescaya tidak ada baginya cahaya, bukti dan penyelamat. Pada hari kiamat, dia akan bersama dengan senasib dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Darimi dan Imam Baihaqi. Memelihara solat. Apa maksudnya memelihara solat? Iaitu dengan menjaga rukun-rukunnya, sunat-sunatnya, mustahabatnya dan adab-adabnya. Dan solat itu menjadi cahaya, yakni muka orang yang bersolat tadi ghurrun akan bercahaya. Bukti, apa maksud bukti? Burhan, yakni bahawa dia seorang yang beriman. Ini bukti orang yang menunaikan solat ialah orang yang beriman. Jika disebabkan harta dia meninggalkan solat, maka dia senasiblah dengan Qarun. Jika disebabkan kuasa dan pemerintahan, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan Fir'aun dan Haman. Jika disebabkan perniagaan, dia telah meninggalkan solat, seorang tadi meninggalkan solat, maka seorang itu dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Siapa yang menjaga solat, maka dia tidak akan dia akan bersama dengan anbiya, dan kita akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita adalah pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT golongkan kita bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berpendapat meninggalkan solat itu kufur. Zaman sahabat, orang yang meninggalkan solat tu dia berpendapat adalah kufur. Bab tu kufur. Okey. Sahabat berpendapat meninggalkan solat itu kufur. وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير صلاة, رواه الترمذي.
Sayyidina Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu berkata, para sahabat tidak melihat mana-mana amalan yang meninggalkannya ia menjadi kafir kecuali solat. Mana-mana amalan hak wajib lain kalau tinggal tak jadi kafir kecuali solat. Penerangan, yakni jika meninggalkan zakat, puasa dan haji tidaklah membawa kepada kekufuran. Hakikatnya di zaman Nabi, orang yang meninggalkan solat hanyalah orang kafir sahaja atau orang kafir saja. Orang munafik pun tak tinggal solat. Bukan tak tinggal, masjid pergi lagi. Cuma tak pergi subuh dengan isyak saja. Beriktibarkan suasana ketika itu tepatlah. Macam mana tepatlah hukum dia seperti itu. Seorang mukmin meninggalkan solat, seorang mukmin yang meninggalkan solat ketika itu adalah perkara yang mustahil. Mana boleh orang Islam tinggalkan solat? Terhimpun dua perkara yang bersalahan, dipanggil ijtima naqidain. Naqid ni benda yang bersalahan. Dan tidak boleh dibayang. Cannot imagine lah orang Islam dia tak solat. Begitu. Kerana kehebatan mereka tadi. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang 580. Wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili alla tusyrika billahi syai'a wa in qutti'ta wa hurriqta ولا تطرق الصلاة مخطوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر رواه ابن ماجه. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kekasihku yang kucintai, kekasihku yang kucintai telah mewasiatkan kepadaku, yakni Rasulullah, kekasihku yang kucintai telah mewasiatkan kepadaku bahawa janganlah kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar, dan jangan kamu tinggalkan solat fardu dengan sengaja. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, sesungguhnya dia telah terlepas daripada zimmatullah, iaitu di dalam tanggungjawab Allah. Allah kata, aku tak kisahlah. Dan jangan minum minuman arak dan keras, kerana sesungguhnya ia adalah kunci kepada segala kejahatan. Kunci segala kejahatan ialah arak. Okey, walaupun kamu dipotong ialah diancam untuk kufur pun masih tetap dengan pegangan. Di sini Nabi ingin memberitahu azimah, kan? Dua perintah Allah SWT ada dua. Satu azimah, satu rukhsah. Satu ada kelonggaran, satu azimah, menunaikan sebagaimana yang tepat dan bagus. Jadi di sini Nabi nak memberitahu kepada kita, kalau kita nak buat dalam hadis ni pesananlah untuk memberi galakan bahawa buat perkara-perkara yang azimah, yang utama tadi. Rukhsah ialah yang jika diancam maka bolehlah mengucap kalimah untuk selamatkan diri dalam isyarat hati tetap beriman. Dalam hati tetap beriman, sebagaimana kisah Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan telah mengucap kalimah kufur untuk selamatkannya daripada dibunuh. Tapi untuk selamatkannya daripada dibunuh, maka illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman, melainkan orang yang dipaksa sedangkan hati mereka tenang dengan keimanan. Walaupun terdapat rukhsah, walaupun terdapat kelonggaran, tetapi tetap melakukan yang azimah. Yang azimah, walaupun kita maknanya kita diberi rukhsah. Misal contohnya lah, kita pergi jemaah ke satu tempat, kita pergi Johor ke satu tempat, maka kita adalah orang musafir di tempat itu. Bila kita selagi mana hukum musafir, maka kita boleh menjamakkan solat kita dan mengqasar dan jamakkan solat kita tadi. Kita jamak, kita menjamakkan solat kita dan kita mengqasarkan solat kita. Dibenarkanlah, tetapi
dah kita beritahu musafir itu ada dua, musafir qarar dan musafir firar. Musafir qarar ni maksudnya dia bertempat, datang bertempat, duduk dalam masa 2-3 hari sebelum dikira nak duduk 2-3 hari. Sebenarnya dia dah tahu nak duduk 2-3 hari dan dia masih lagi ditetapkan dengan hukum musafir. Pada masa tu dia musafir qarar, tak bergerak dan tak berganjak. Walaupun rukhsah dibenarkan untuk jamak dan qasar, tapi afdalnya dia buat azimah, iaitu sembahyang secara sempurna di belakang orang-orang mukim. Boleh. Okey, begitu. Jadi azimah, maka dia akan ke hadapan. Jadi dia tetap melakukan azimah, tetap benda yang terbaik. Maka orang yang tetap melakukan sesuatu yang azimah tadi, dia akan ke hadapan, dia akan maju. Dia akan maju sentiasa berbanding dengan orang yang mana sentiasa mencari kelonggaran. Cari sikit longgar, cari hak longgar. Orang ni tak maju. Orang ni tak maju. Walaupun dia diharuskan, tapi kemajuan tidak ada pada orang tersebut. Sebab dia tidak melakukan perkara yang azimah. Okey. Di sini Nabi memberi galakan, targhib untuk melakukan perkara yang azimah, yang utama tadi. Kadang-kadang boleh melakukan rukhsah. Cuma kita ada dalam kehidupan kita azimah dan rukhsah. Sebaiknya macam mana kita nak buat azimah? Dari segi peratusan, berapa peratus kita perlu tunaikan azimah, berapa peratus kita tunaikan rukhsah. Iaitu kalau 10 pekerjaan, 8 tu kita buat azimah, 2 tu kita buat yang longgar dan diraikan. Kadang-kadang kita boleh melakukan rukhsah. Sebab apa kita buat rukhsah? Kita boleh buat azimah 100%, tapi kita buat juga rukhsah. Kenapa? Ini untuk menunjukkan kelemahan kita sebagai insan. Kita insan yang kerdil dan lemah. Jangan suka tunjuk yang kuat-kuat saja. Kadang-kadang Allah suka juga. Allah Ta'ala kata dia bersama dengan rombongan itu yang mana terdapat orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Dengan sebab lemah mereka itu, maka Allah SWT membantu kita semua. Jadi, kalau kita buat choice lah, nak 10 perkara, 8 to 10 tu daripada 8 dan 2. Begitu. Iaitu 80% kita lakukan perkara azimah dan 20% melakukan perkara rukhsah. Maka kita akan maju dalam urusan, khususnya terutamanya urusan agama. Kita akan ke depan, iaitu orang-orang yang fastabaqul khairat, orang yang bersegera dan orang yang ke hadapan di dalam melakukan kebaikan. Jangan minum arak. Kenapa? Kerana apabila seorang itu minum arak, maka akan terbukalah segala pintu kejahatan. Kerana arak akan menghilangkan akal seperti orang gila. Dia tak tahu apa dah. Dia tak sedar apa dah. Dia telah melakukan kejahatan. Wallahualam. Kita teruskan lagi bab yang seterusnya, iaitu bab dalam kitabus salat. Baru masuk bab. Tadi kitabus salat khusus dan hadis-hadisnya dalam fasal pertama, fasal kedua dan fasal ketiga. Sekarang kita belajar bab waktu-waktu solat. Bila waktu-waktu solat yang nak dikerjakan? Babul mawaqit. Babul mawaqit. Babul mawaqit. Daripada perkataan waqt. Mawaqit. Bab waktu solat. Mauqit. Mauqif dan mawaqit itu jamak dia fawail, iaitu fawail. Mawaqit adalah jamak kepada miqat. Mawaqit adalah jamak kepada perkataan miqat, yang memberi makna menetapkan sesuatu. Terdapat 2 miqat. Satu, miqat makani, miqat zamani. Miqat zamani dalam ibadat haji.
Kan kita ada miqat makani, miqat zamani. Tetapi miqat sebagai sempadan untuk kita, sampai dah di miqat, maka semua kena niat. Begitu. Allah telah mewajibkan 5 solat, 5 waktu solat sehari semalam, dan waktunya telah ditetapkan. Okey, solat zuhur. Solat zuhur. Bila masuk solat zuhur? Okey, ulama telah bersepakat untuk sembahyang zuhur. Kita kira zuhur dululah. Kenapa kita tak kira subuh? Sebab Nabi SAW naik di malam Mi'raj dan Nabi turun sebelum subuh. Jadi Nabi tak sempat untuk mengumpul orang-orang Arab sebelum subuh. Tapi Nabi kumpulkan mereka, yakni orang-orang Arab, keluarga-keluarga Nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang musyrikin semualah, Arab-Arab musyrikin. Nabi kumpulkan kaum keluarga mereka, Arab-Arab tadi. Nak kumpul sebelum subuh tak sempat sebab Nabi sampai sebelum subuh. Nak kumpul pada dengan waktu yang singkat, waktu malam lagi nak kumpul sebelum subuh, tak sempat. Jadi Nabi mengumpulkannya selepas waktu subuh. Dan solat yang pertama dikerjakan ialah pada waktu zuhur. Sebab itu kita kira waktu zuhur dulu. Bukan dari segi awal waktu, bukan dari segi permulaan waktu pada hari-hari yang tertentu, pada setiap hari. Memang kan kita mulakan dari waktu subuh, tapi kita sebut zuhur sebab kita cerita tentang zuhur sebab awal perintah yang awal perintah yang ditunaikan setelah wajibnya solat. Sembahyang yang terawal ditunaikan setelah wajibnya solat. Okey. Ulama telah sepakat, ittifaq lah. Sembahyang zuhur ni ittifaq. Waktu zuhur bermula daripada zawal. Zawal ni matahari tegak. Bila ada satu-satu matahari dia tegak. Kita letak satu tiang, dia tegak. Dia tegak, maka pada waktu zawal, misalnya terbit matahari pada pukul 7.29 daripada zawal dan terbenam matahari pada 7.29 PM. Sekarang kita subuh pukul berapa? Pukul 6. Pukul 6. Maghrib berapa? 7.30. 6 dan 7.30. Separuh tu waktu zuhur. Kalau kita nak kira, separuh tu waktu zuhur. Kali 6 ke 6. 6 ke 6 petang. 6 pagi ke 6 petang, 12 jam. Dan 7, pukul 7, 13 jam dan 7.30. 13 jam setengah. Bagi 2. 13 jam setengah tu bagi 2. Iaitu bagi 2. 6.75. 6.75. 6.75. Tapi kalau jam dia tak boleh 6.75 lah. Sebab 1 jam 60 minit saja. 1 jam tadi 60 minit sahaja. So kita bagi 2 lah. Bagi 2. Kalau bagi 2, 13 jam, 6 jam, 6 jam setengah, 5 jam setengah, 6 jam setengah seorang. Lepas tu setengah jam 15 minit. Jadi 6 jam 45 minit. 6 jam 45 minit. Jadi campurlah 6 jam 45 minit campur pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi 6 jam 45 minit. 12 jam lah. 6 13 jam. 6 7 13 jam. 13 jam setengah. Jadi 13 jam setengah, jadi 6 jam setengah. Maka 6 jam setengah, 6 jam 45 minit 6 jam 45 minit 6 jam 40 minit pukul 6 jam 45 minit. Berarti 7.45. 7.45. Tapi tak tepat lah. 7.45. Takkan maghrib 7.45. 7.30. 7.30. Jadi tepat itulah. Maknanya kita kata 7.29. Maghrib terbenam matahari pun terbit matahari. Dia kira daripada terbit matahari tu. Dia tak kira masuk subuh. Dia kira terbit matahari. Kita terbit matahari daripada terbit, bukan masuk subuh tadi, terbit matahari sehingga ke terbenam matahari. Kalau 12 jam, tepat-tepat kita bagi 2.
kita bahagi 2. Sekarang 7.10. Terbit matahari 7.10 sekarang. 7.10 sampai ke 7.30. 7.7 ada 20 minit. Padanya 20 minit bahagi 2. Jadi 6 jam 10 minit. 7.10, 6 jam 10 minit. Jadi begitulah kita bahagi 2. Jadi 12 jam. Di pertengahannya 6 jam. Maka matahari akan tergelincir. Jadi zuhur lebih kurang pukul 1.29. 1.29. Dimulakan penerangan mengenai waktu zuhur kerana zuhur ialah solat yang pertama sekali ditunaikan setelah difardukan. Cuma waktu Jumaat, zuhur dengan Jumaat ni, sebab Jumaat dikerjakan dalam waktu zuhur. Cuma dalam bab waktu Jumaat sedikit perbezaan pendapat, iaitu ikhtilaf di kalangan imam-imam mazhab. Imam Hambali berpendapat waktu solat Jumaat bermula beberapa minit sebelum zawal. Sebelum zawal tu, sebelum gelincir matahari tu dah masuk beberapa minit. 3 mazhab lain mengatakan sama je lah waktu Jumaat dengan waktu zuhur. Apabila zawal, akan terdapatnya bayang pada sesuatu objek, iaitu ianya berbeza mengikut kawasan dan musim. Okey, begini. Okey. Bila kita sampai, kita letak satu tiang batang. Kita letak satu batang. Kita letak satu tiang. Kita letak satu batang tiang. Okey, kita ambil miswak lah. Kita letak tiang ni. Okey, kita kata dalam setengah kaki. Kita letak. Jadi, matahari tegak atas kepala. Matahari tegak atas kepala hanya hari-hari yang tertentu saja dalam masa setahun. Iaitu 25 Mac tadi kan, 25 Mei tu yang Haji Suhaimi ada tak? Haji Suhaimi, matahari akan tegak tu. Waktu itulah kita akan tengok kiblat yang arah kiblat yang betul tu, tempat tu. Jadi matahari ni kita kan ada kawasan. Kita ada kawasan Khatul Istiwa, iaitu di Malaysia pukul matahari betul-betul terak atas Kaabah pada pukul 5.20. Itulah tempat yang saya dah cerita dulu tu lah. Okey. Ni itu di Malaysia untuk tengok Kaabah. Ni saya nak beritahu tentang waktu ni. Kadang-kadang kan, ini kita kata tiang. Ni matahari duduk situ. Bila matahari betul-betul atas Kaabah, betul-betul atas tiang tu, dan ini hanya berlaku beberapa tarikh saja dalam setahun. Kalau kita tengok di Kaabah tadi, maknanya beberapa hari saja setahun. Jadi makin jauh dia daripada Khat Istiwa, matahari dia kan, kalau Khatul Istiwa tu dia separuh tu. Dia naik, dia turun separuh. Tapi kalau tropika, dia dah sikit lah. Kalau kutub sikit aja. Gitu. Jadi yang orang Khatul Istiwa ni, kita kan garisan Khatul Istiwa. Bila kita garisan Khatul Istiwa, bila matahari zawal, dia pasti ada bayang. Bayang itu bayang itu dalam bahasa Arab fai'un, kita panggil dia. Fai'un. Bayang tu fai'un. Fa kita panggil. Fai'un dan asli, bayang asli, fai'ul asal. Bayang asli ni iaitu bila matahari tegak atas satu-satu tiang, maka terdapat sedikit bayang. Bayang itu kita panggil bila matahari zawal, duduk betul-betul tegak atas dia tak tegak lah. Kadang-kadang dia condong sikit. Dia tegak tu jarang sangat. Pada tarikh yang tertentu dia condong sikit. Bila dia condong, so kita akan dapat lihat matahari ada bayang. Ada bayangan matahari. Dia ada bayangan matahari. Bila ada bayangan matahari, maka bayang itu kita panggil dia bayang asal. Bayang asal. Jadi bila bayang, kita kata begini.
Okey, tiang 2 kaki. Tiang 2 kaki. Maka bayang asal dia kita ambil tiang 3 kaki lah. Tiang 3 kaki. Bayang asal dia kita ambil setengah kaki. Bayang asal dia kita ambil setengah kaki pada tiang 3 kaki. Jadi, bila matahari duduk zawal, maka ada bayang asli yang kita hanya setengah kaki. Jadi, selepas setengah kaki itulah baru bermulanya bayang misal awal, bayang pertama. Bayang pertama. Jadi, macam kalau tiang tu 3 kaki, setengah kaki bayang asal pada waktu zawalnya matahari dan 3 kaki. Daripada setengah hingga ke 3 kaki setengah. Bermakna 3 kaki lah. Sebab setengah tu kita tolak dah bayang asal dan 3 kaki lagi kita panggil dia bayang pertama. Misal awal. Bayang yang pertama. Bayang sama panjang dengan objek. Bayang sama panjang dengan objek. Tolak bayang asal. Boleh faham tak tahu ni? Bayang tolak bayang asal. Jadi satu-satu objek dia ada objek. Jadi kalau satu objek tu tiga kaki, maka bayang dia 3 kaki. 3 kaki pertama tu kita panggil dia misal awal, bayang pertama. Tapi setelah tolak bayang asal, maknanya 3 kaki setengah lah. Sebab bayang asal setengah kaki. Lepas tu 3 kaki bayang pertama. Dan bayang daripada 3 kaki setengah, lepas tu 3 kaki lagi. 3 kaki lagi. Bermulanya selepas 3 kaki setengah, tolak setengah kaki dengan 3 kaki. Selepas 3 kaki setengah, maka bermulanya bayang sani. Hingga ke 6 kaki. Kita dah buang dah setengah kaki tu. Jadi 6 kaki setengah lah buat setengah kaki tu. Jadi 3 kaki yang pertama kita panggil dia bayang asal. 3 kaki yang pertama misal awal. 3 kaki yang kedua kita panggil misal sani. Hak setengah kaki tu kita panggil dia fa asal. Fa asal. Bayang asal. Bayang asal bagi sesuatu objek. Bayang awal, misal awal, mislu awal, mislu sani. Okey. Apabila zawal akan terdapat bayang-bayang pada sesuatu objek. Tetapi ia berbeza mengikut kawasan dan musim. Jadi fa'ul asli, bayang-bayang asal juga berbeza. Malaysia berhampiran dengan Khatul Istiwa, maka bayang asalnya adalah pendek. Di Mekah pada 22 Jun pada pukul 12.20 pun PM matahari akan berada betul-betul tegak di atas kepala Kaabah. Keadaan ini berlaku di Malaysia pada jam 5.20 PM. Maka betul-betul atas kepala. Ketika ini arah kiblat dapat diketahui dengan tepat. Okey. Jadi ulama berbeza. Jadi masuknya waktu zuhur. Bila bayang pertama, bila habisnya bayang asal, masuknya bayang pertama, bayangan pertama. Bayang kedua, bayang asal, fa'ul asal. Lepas tu bayang pertama misal awal, bayang kedua misal sani. Okey, boleh faham? Jadi masuknya waktu zuhur tadi bila terdapatnya, bila gelincirnya matahari setelah ditolak bayang asal, maka pada misal awal, pada bayang pertama tadi, maka masuklah zuhur. Bila berakhirnya waktu zuhur, jadi ittifaq masuk waktu zuhur, sepakat. Jadi ulama berbeza mengenai berakhirnya waktu zuhur. Bila waktu zuhur ni habis? Okey. Sahiban, iaitu sahiban ni ialah anak murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Saya telah cerita tentang Imam Abu Yusuf dan saya juga telah cerita tentang Imam Muhammad. Imam Muhammad ni kan yang mana anak murid dia ada 3 anak murid yang hebat, iaitu Imam Zufar rahmatullah alaih, Imam Abu Yusuf rahmatullah alaih dan Imam Muhammad rahmatullah alaih. Imam Muhammad ni dia semasa belajar mengaji dengan Imam Abu Hanifah, dia duduk sebelah
Imam Abu Hanifah tak letak dia depan. Sebab dia pada masa tu tak ada janggut. Bagi Imam Abu Hanifah, pendapat orang yang tak ada janggut, dia seperti wanita. Sebab tu Imam Abu Hanifah tak pernah tengok pada Imam Muhammad semasa dia belajar waktu kecil. Bila datang bayang tu, baru nampak dia berjanggut. Oh, dia kata, Muhammad dah kau berjanggut dah. Dia tak pernah tengok anak murid dia yang tak ada janggut. Pada masa muda kan, orang Arab pun tak janggut. Dia macam perempuan pula. Begitu. Hukum dia panggil apa ni? Orang yang Amrat lah. Amrat ni orang yang budak yang tak balik, budak lelaki yang tak balik lagi. Amrat bagi Amrat, budak Arab, orang putih ni comel lah budak-budak ni, Amrat ni. Maka bagi Imam Hanifah mesti dipakaikan tudung ke atasnya supaya kita tak lihat wajah dia. Okey. Jadi Imam Sahibain kata, Imam A'imah Salas, iaitu Imam Salas berpendapat, Imam 3 lah berpendapat, Imam Muhammad di sini dan Imam Abu Yusuf, dia sepakat dengan imam yang 3. Dia tak sepakat dengan tuan guru dia. Berpendapat berakhirnya waktu zuhur apabila berakhirnya misal awal, apabila bayang-bayang sesuatu benda menjadi sama dengannya. Bayang pertama, iaitu sama dengannya setelah tolak bayang asal lah. Ini kata setelah, kita tak buat ayat lah setelah tolak bayang asal, tapi mesti sama dengannya. Maksudnya kita kira ginilah, 3 kaki juga. Kalau objek tu 3 kaki, bayang tu 3 kaki, tolak bayang asal setengah kaki, mana 3 kaki setengah. 3 kaki tu habis saja bayang awal, masuk dah zuhur setelah masuk misal sani, bayang yang kedua. Itu kata mazhab 3 imam dan tercampur anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Sebahagian pendapat, satu pendapat daripada Imam Malik dan tak semualah. Satu pendapat mengatakan berakhir waktu zuhur tadi pada bayang kedua. Bila masuk waktu zuhur ni habis bila? Bila masuk bayang kedua. Bayang kedua. Sebab tu orang Hanafi dia semayang lewat asar. Dia bayang kedua. Baru bayang kedua dan waktu tengah-tengah tu kita panggil dia waktu mushtarak. Waktu mushtarak. Jadi bayang awal, habis bayang awal, masuk bayang sani, maka kita dah masuk asar. Tetapi Imam Hanifah kata tak masuk asar lagi, duduk tengah zuhur lagi. Masuk asar ni bila habisnya bayang kedua. 6 kaki lah. Tolak bayang asal setengah kaki. Jadi 6 kaki setengah. Jadi panjang bayang tu 6 kaki setengah, barulah habis zuhur dan masuknya asar. Kita asar lepas habis bayang pertama. Dia asar habis zuhur tu bila berakhirnya bayang kedua. Panjang lah. Zuhur dia tu panjang lah. Jadi bayang kedua tu ialah tengah-tengah tadi. Jadi kita kata tu. Kita panggil. Jadi kerana mazhab Hanafi, solat asar lewat waktu di antara misal awal dan sani, di antara bayang pertama dengan bayang kedua, habis bayang pertama dan bayang kedua, itu kita panggil dia waktu mushtarak. Bagi kita sudah masuk asar, bagi Hanafi masih lagi zuhur. Itu dipanggil waktu mushtarak tu. Maknanya 2 makna. Misal sani tu, masuk misal sani, kita dah asar dah. Tapi Abu Hanifah masih kata ada zuhur lagi. Habis misal sani tu, habis misal sani baru masuk asar. Dan kita tak maghrib lagi lah, masuk asar pendek je lah. Lepas tu asar dia pendek. Begitu. Ikhtilaf ulama mengenai jadi waktu zuhur dah habis dah situ. Waktu zuhur ittifaq dia masuk tu ittifaq belaka. Cuma berakhir tu berbeza sedikit. Sekarang ulama ikhtilaf pula mengenai masuknya waktu asar. Jadi berdasarkan ikhtilaf pada berakhirnya waktu zuhur.
Bila berakhirnya waktu zuhur, masuklah kita asal. Bila bermulanya bayang kedua. Mazhab Syafi'i berdapat waktu asal bermula apabila berakhirnya bayang pertama, misal awal, masuknya bayang kedua. Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahawa berakhirnya misal sani, iaitu bayang kedua. Ulama berittifaq berakhirnya waktu asar. Waktu asar super sama saja. Tenggelam matahari. Waktu asar ni bila tenggelam matahari, sepakat. Cuma waktu zuhur dengan waktu asar tu beza sikit. Berakhir waktu zuhur berbeza, dan oleh kerana berakhir waktu zuhur berbeza dengan mazhab Imam Hanifah, maka bermula awal waktu asar juga berbeza. Awal asar berbeza. Kita masuk misal sani dah asar. Dia habis misal sani baru asar. Dan sampai ke ghurub, sampai ke tenggelam matahari. Tenggelam matahari sepakat mengatakan waktu asar dah habis. Okey. Ittifaq ulama bermula waktu maghrib. Ulama bersepakat apabila matahari berubah menjadi kekuningan, maka waktu makruh untuk solat asar. Waktu makruh dah bila matahari dah kuning dah nak malap dah tu, dah makruh dah. Ittifaq ulama bermula waktu maghrib. Bila bermula waktu maghrib? Iaitu dengan tenggelamnya matahari dan waktu lebih kurang 1 jam 10 minit hingga ke 1 jam 20 minit. Waktu maghrib berakhir dengan hilangnya mega merah. Sebahagian ulama berpendapat waktu maghrib terlalu pendek, tetapi ia bukanlah qaul yang masyhur, tapi waktu maghrib ni dia lebih kurang 1 jam 10 minit atau 1 jam 20 minit. Kenapa jadi 1 jam 10 minit, 1 jam 20 minit? Kita 1 jam 10 minit je. Imam Hanifah 1 jam 20 minit. Sebab apa berbeza? Sebab mega tu. Mega merah. Mega ni kita panggil dia syafaq. Syafaq ni dalam bahasa Melayu kita panggil dia mega. Mega ada 3. Mega merah, mega putih, mega hitam. Mega merah dah malam. Lepas tu selepas mega merah dia akan datang mega putih. Dalam 10 minutes dia lepas kan kita maghrib tu dia mega merah. Lepas tu dia akan datang cerah sekejap. Dia panggil mega putih. Dia panggil syafaq abyad. Mega merah syafaq ahmar. Mega putih syafaq abyad. Dan mega hitam syafaq aswad. Jadi dia datang mega merah, lepas tu mega putih, lepas tu mega hitam. Kita waktu maghrib habis bila berakhirnya mega merah. Bila berakhirnya mega merah, maka berakhirlah waktu maghrib bagi kita. Imam Hanifah kata, bila mega merah habis, masuk mega putih. Mega merah tadi tak berakhir lagi waktu maghrib. Habisnya mega putih, baru berakhirnya mega hitam dan masuknya waktu isyak. Sebab tu dia jadi sejam 20 minit. Waktu maghrib Imam Abu Hanifah lebih panjang daripada waktu maghrib kita. Okey. Ada 3 jenis syafaq. Syafaq itu mega. Syafaq hitam, syafaq putih, syafaq merah. Ikhtilaf ulama dengan penentuan syafaq tadi. Mega ini bermula daripada mega merah, kemudian putih dan seterusnya mega hitam. Mazhab Syafi'i mengatakan apabila hilang mega merah, maka berakhirlah waktu maghrib dan bermulalah waktu isyak. Mengikut mazhab Hanafi, maghrib berakhir sehingga hilangnya mega putih. Waktu mega putih tidak terlalu panjang, lebih kurang 10 minit. Waktu solat maghrib bagi Hanafi panjang sedikit dibezakan dengan maghrib kita Imam Syafi'i. Waktu isyak bermula apabila berakhirnya mega putih. Kita pun berkata berakhirnya mega putih.
waktu isyak dipanggil waktu atamah kerana waktu sudah gelap. Berakhirnya solat isyak apabila terbit fajar sadiq. Terbaiknya solat isyak pada sulusul lail, kurang daripada 1/3 malam. Ulama telah bersepakat bahawa waktu subuh bermula daripada fajar sadiq hingga ke waktu terbit matahari, iaitu kita panggil dia syuruk. Jadi begitu. Jadi kita dapat tahu dah Zuhur, bila waktu Zuhur bermula, sepakat berhabisnya Zuhur berbeza sedikit, dan berbezanya masuk asar sebab berbezanya habis Zuhur. Tapi bila Maghrib, terbenam matahari, semua sepakat. Cuma habis Maghrib berbeza, sebab kita kata habis gema mega merah, habislah Maghrib. Abu Hanifah kata habis mega putih, habislah Maghrib. Dan berakhirnya mega putih, masuknya Isyak. Isyak hingga ke subuh sadiq. Dia ada subuh kazib, fajar menyingsing. Fajar menyingsing. Fajar dia tu, kazib tu dia memanjang. Fajar memanjang, bukan melintang, bukan menyingsing, memanjang. Itu dia sekejap saja dipanggil fajar kazib. Kita panggil dia fajar kazib. Pembahagian waktu solat. Di antara waktu pula, di antara waktu-waktu pula ni, dia ada waktu. Apa itu waktu fadilat? Apa itu? Dalam Zuhur, dia terbahagi kepada 6 kategori. 6 kategori waktu. Okey, kita tengok waktu Zuhur. Waktu Zuhur bermula daripada gelincir matahari sehingga bayang-bayang menjadi 1/4 panjang matahari, dan 1/4 panjang. Habis kan? Waktu zawal, lepas tu 1/4. Kalau 4 kaki, tolak setengah kaki, dan ada 4 kaki dan 1 kaki setengah. Bila habisnya 1 kaki setengah, sebab kalau objek tadi 4 kaki lah. Kalau objek tadi 4 kaki, 4 kaki lah bayang dia. Habis 4 kaki, tapi dia mesti ada bayang asal. Bayang asal kita kata setengah kaki. Setengah kaki campur 4, 4 kaki setengah. Jadi setengah tu tak kira dah. Dia kata 1/4 daripada bayang asal. Bayang pertama. 1/4 daripada bayang pertama. Jadi maksudnya 1 kaki lah campur setengah kaki. 1 kaki setengah. 1 kaki setengah tu kita sebab bayang asal, kita kira 1 kaki lah. Bila 1 kaki, satu bayang sesuatu objek tu, itulah waktu daripada zawal hingga ke 1 kaki, ialah 1/4 bayang. Maka itu waktu fadilat. Itu waktu dipanggil waktu awal waktu. Waktu bermula daripada gelincirnya matahari sehingga bayang-bayang menjadi lebih daripada 1/4 panjang. Itu waktu terbaik, waktu fadilat, waktu pahala besar. Kedua, waktu ikhtiar. Waktu kita ada ikhtiar. Dia panggil atas nama lah waktu ikhtiar. Maknanya tak ada ikhtiar kau sebelum ni. Tak, dia itu satu panggilan saja. Kita panggil waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar Zuhur bermula selepas waktu fadilat. Bermula selepas 1/4 bayang sehingga bayang-bayang menjadi lebih panjang 1/2. Sehingga 1/2 bayang. Itu waktu ikhtiar. Waktu masih lagi waktu ikhtiar, tapi dia tak keluar daripada waktu fadilat. Ketiga, waktu jawaz. Waktu harus tapi tak makruh. Waktu ni waktu harus, tapi bila karahah tak makruh. Di mana waktu fadilat, waktu ikhtiar, waktu harus yang tak makruh. Waktunya berterusan sehingga selesai waktu fadilat, habis waktu fadilat hingga tinggal kadar waktu untuk mencukupi solat. Jadi tengok waktu karahah. Waktu bila karahah, waktunya berterusan selepas selesainya waktu fadilat, lepas 1/4 bayang, sehingga tinggal kadar waktu yang mencukupi melakukan solat. Itu maknanya dia pergi sampailah 3/4 bayang ataupun 3 lebih lagi lah,
Cuma ada waktu untuk melakukan solat zuhur. Melakukan solat zuhur. Maksudnya ada 10 minit. Nah, di antara 10 minit sebelum berakhirnya zuhur. Maksudnya sekadar cukup untuk lakukan zuhur. Waktu tu, bukan waktu akhir sekali. Waktu sekadar cukup untuk lakukan zuhur. 1/3, daripada 1/4 nak pergi ke 4/4. 4/4 tu ada lagi 3/4. Yang 1/4 akhir tu dia dah bagi separuh dah. Kalau 1/4 akhir tu kita tolak 10 minit untuk mengerjakan solat zuhur. Maksudnya kalau kita kata sekarang asal 4:45. 4:45 bermakna 4:35. 4:35 daripada sekarang, daripada pukul 1, pukul 1:30, kita kata zuhur 1:30 lah. 1:30, 4:45. 1:30. Jadi bahagi 4 lah. 1:30 hingga 4:45. Di situ berapa? 1:30, 2:30, 3:30, 4:30. Lepas tu 4:45. 3 jam 15 minit. 3 jam 15 minit. Kalau kita kira 3 jam lah. 3 jam 15 minit. Jadi 1/4. 1/4 tadi daripada 1:30, 1/4. Jadi 3 jam 15 minit. Dia bagilah. Dia bagi 4. Kalau bagi 2, lepas tu bagi 4 pula. Berapa minit? 3 jam 40 minit. 3 jam 15 minit. Padanya 60, 180 campur dengan 15 minit. 190 minit. 190 minit. 190 minit bagi 4. 45 minit, 45 minit, 45 minit, 45 minit. Itu 180. 180, 45 minit. 45 minit daripada habisnya waktu fadilat, 45 minit. Lepas tu hingga 10 minit sebelum habisnya waktu. Itu kita panggil waktu harus tanpa tunai, itu tanpa adanya makruh. Waktu haram pula. Waktu haram bermulanya pada akhir waktu sehingga tinggal kadar waktu yang mencukupi untuk menunaikan solat bagi zuhur. Waktu bermula pada akhir waktu. Akhir waktu dah. Nyawa-nyawa ikan dah. Sekira-kira tinggalnya kadar. Waktu tu tinggal sikit aja masa. Cukup untuk semayang saja. Itu dah waktu haram dah. Waktu hormat dah. Tunai solat. Tetapi berdosa dah lah. Berdosa dah. Waktu haram dah. Waktu darurah. Waktu penat. Waktu darurah ni. Masa darurah. Apabila waktu bagi hilang akhir waktu apabila hilangnya perkara-perkara yang menegahkan melakukan solat, sedangkan tinggal baki waktu sekadar takbiratul ihram atau lebih. Cuma dia ada waktu Allahu Akbar sembahyang zuhur. Allahu Akbar masuk dah asar. Itu waktu darurat. Waktu darurat. Berdosa lah dia kira waktu, akhir waktu lah. Akhir waktu tadi tu dia sempat semayang lagi. Allahu Akbar 4 rakaat sempat lagi. Lepas sempat habis salam tu terus habis dah zuhur. Ni Allahu Akbar habis dah zuhur. Itu waktu darurat. Waktu darurat. Apa maksudnya habis zuhur? Dia sempat takbir saja. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia sempat takbir sahaja. Sembahyang zuhur ni dia sempat takbir sahaja, lepas tu masuk asar. Maka itu waktu darurah. Maknanya dia niat lagi tunai. Walaupun dia takbir Allahu Akbar niat tunai. Lepas tu dah masuk dah waktu qada. Habis waktu qada dah lah. Maksudnya waktu qada, waktu asar dah lah. Habis dah waktu. Faham tak tuan-tuan ni? Tuan tak bunyi pun sini. Malah ni tak ada komen. Tak bunyi pun. Jadi masuknya waktu asar, dia pun takbir zuhur kan. Allah, ni waktu ikhtiar, waktu darurah ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk dah asar. Jadi dia takbir tahrimah dia dalam waktu zuhur, tapi sembahyang dia dah masuk asar. Dia panggil waktu darurah. Maka dia masih lagi dipanggil ada.
waktu tunai. Ada pendapat mengatakan 1 rakaat, ada tapi pendapat yang mengatakan takbir pun dah cukup, maka dia dah dikira tunai, maka dia tak perlu qada. Tapi berdosa lah. Dah waktu hormah pun dah berdosa, waktu ni lebih lagi berdosa, tapi dia dah dikira adat. Sebab dia nak kira adat ke atau qada. Cuma sempat takbir je. Waktu uzur itu waktu yang dilakukan sembahyang zuhur dalam waktu asar. Tapi ini khas untuk jamak sahaja. Waktu khas untuk jamak sahaja. Boleh faham? Itu waktu zuhur. Waktu zuhur. Duk tawajuh belakang. Memang duk tawajuh belakang tu. Sebab kena faham. Dia ada waktu fadilat. Dia ada waktu fadilat. Iaitu 1/4 daripada waktu zawal. 1/4 daripada waktu. Maknanya kita bagi 4 lah. Waktu zuhur tu kita bagi 4. 1/4 tu waktu fadilat. Masuk daripada zuhur sampai waktu fadilat. Selepas waktu fadilat, waktu ikhtiar selepas waktu fadilat, selepas 1/4 waktu tadi, sehingga bayang-bayang sesuatu benda menjadi lebih panjang 1/2 waktu ikhtiar. Jadi 1/4 ke 1/2 itu waktu ikhtiar. Tak waktu fadilat tak ada, itu waktu ikhtiar dah. Lepas tu daripada waktu berterusan dan selepas separuh tu, selesai waktu fadilat hingga kadar waktu mencukupi solat saja. 10 minit. Maknanya masuk selepas separuh bayang nak pergi, ada separuh bayang lagi. Barulah habisnya waktu asar, waktu zuhur. Tapi 10 minit akhir tu kita katalah 4.35. Daripada setengah tu sampai 4.35. Daripada setengah waktu zuhur sampai 4.35. Itu waktu harus yang ditunaikan tanpa adanya karahah. Waktu hormat ni dia takbir saja. Waktu hormat ni bermula pada akhir waktu sekira tinggal kadar untuk mencukupi solat zuhur saja. Maknanya 4.35 tu waktu hormat tu. Allahu Akbar, dia semaya 4 rakaat lepas salat. Assalamualaikum. Azan. Itu waktu hormat. Waktu semaya lewat tu, semaya akhir tu. Dan waktu darurah sempat takbir di dalam waktu zuhur. Tapi dah masuk waktu asar dah. Dan waktu uzur. Kita berhenti di situ. Dia ada waktu isyak, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh. So kita akan datang pada perbincangan waktu subuh. Hanya dia ada perbincangan sedikit dengan Imam Abu Hanifah untuk memahami keadaan waktu subuh. So kita faham dulu kadar-kadar tu. Fadilat, ikhtiar, jawaz bila karahah, lepas tu hurmah, darurah dan uzur. Waktu zuhur ada 3, ada 6. Tapi waktu asar dia ada 7. Dia kata jawah bil karahah. Harus tapi dah masuk karahah dah masuk makruh dah. Dia ada tambah satu lagi yang keempat. Nanti kita bincang esok lah. InsyaAllah pada malam esok kita sambung balik insyaAllah. Wallahualam. Pening dekat menentukan waktu salat. Paling mencabar sekali setakat ini. Jadi kena tengok. Sebenarnya kalau saya letak di papan putih tu, whiteboard tu, tuan-tuan akan nampak mudah ni. Sebab saya nak whiteboard kan tak boleh di sini. Sebenarnya dia ada satu alat ditulis sini, tuan-tuan akan nampak di skrin tu. Saya tak pandai nak buat. Anak saya tu saya dah nak cuba dah. Ada satu kan alat tu kita tulis kat sini, tuan-tuan nampak kat skrin tu. Tak apa. Okeylah, tak kisahlah tu. Kita sambung malam esok insyaAllah. Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin
ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.